Assalamualaikum and hi, nama saya Nurul Syadin binti Dato Batul. Nombor metrik saya 07 DBK 21F 2003. Salam sejahtera, saya Mibia Pantan anakku, nombor pendaftaran 07 DBK 21F 2006. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang topik berkenaan tumbuhan, gimnosperm dan anatominya. Jadi mari kita saksikan. Gimnosperm ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani yang membawa arti kata kepada gymnos ialah telanjang dan sperma ialah biji. Seperti yang kita lihat di dalam skrin, inilah yang dimaksudkan dengan gimnosperm, di mana gimnosperm ini memiliki biji yang terbuka, di mana bijinya tidak terlindung daripada bakal buah dan ianya terbuka. Contoh tumbuhan gimnosperm yang pertama adalah Cichadophyta yang lebih dikenali sebagai pakis saja ataupun sikas. Tumbuhan ini biasa dijumpai di hutan tropis dan daerah tropis, di mana bentuk daunnya adalah seperti bulu dan batangnya yang panjang. Ini merangkumi daripada keluarga Cichadaceae dalam order Cichadales yang mempunyai jenis sikas dan mempunyai spesies kurang lebih daripada 100 jenis spesies dalam kelas Cichadopsida. Penyebaran pokok sikas ini adalah sangat bergantung kepada angin dan juga serangga. Yang seterusnya adalah Gingophyta ataupun Ginkgo biloba yang berasal daripada China. Seperti yang kita dapat lihat, daunnya adalah bertangkai panjang dan lebarnya seperti kipas dan belahannya berlekuk di bahagian daunnya. Dan juga bijinya berkulit keras. Tumbuhan ini merangkumi keluarga daripada Ginkgochia dalam order Ginkgoales dan mempunyai jenis Ginkgo yang mempunyai spesies G. biloba dalam kelas Gingopsida. Tumbuhan ini memiliki biji yang berkulit keras yang berwarna kuning dan memiliki bau yang tidak sedap. Selanjutnya adalah Ginotophyta yang lebih dikenali sebagai Welwitschia. Tumbuhan ini biasa terdapat di daerah gurun ataupun pergunungan tinggi. Seperti yang kita dapat lihat, tumbuhan ini memiliki tulang dan daun menyirip dan berhadapan. Selain itu, tumbuhan ini menghasilkan debunga jantan dan debunga betina. Tumbuhan ini merangkumi keluarga daripada Ginetaceae dan berasal daripada kerajaan Plantae. Tumbuhan yang terakhir adalah Coniferophyta yang lebih dikenali sebagai conifers. Tumbuhan ini biasa terdapat di kawasan beriklim sejuk. Seperti yang kita dapat lihat, struktur daun adalah berbentuk keras seperti jarum. Kebanyakan konifer ini adalah pokok dan ia merupakan bahagian terbesar bagi gimnosperm. Dan kebanyakan konifer ini adalah berkayu lembut. Tumbuhan ini berasal daripada kerajaan Plantae dan dari kelas Pinopsida dalam order Pinales. Terusnya ialah struktur anatomi tumbuhan. Saya akan menjelaskan tentang pengaliran sistem tumbuhan bagi air dan nutrisi. Jadi, air dari tanah sampai ke daun oleh tisu dipanggil xylem. Bulu akar pada akar menyerap air tanah dan melalui osmosis air diangkut ke daun melalui xylem tisu. Dalam tumbuhan, mineral dan air diangkut melalui sel xylem dari tanah ke daun. Garam mineral dalam tanah diserap ke dalam tumbuhan melalui akar, kemudian ia dialih ke atas bersama-sama dengan air melalui xylem juga. Jadi, sel-sel xylem pada batang, akar dan daun saling berkait untuk membentuk saluran pengalir yang mencapai semua bahagian tumbuhan. Seterusnya ialah mikroanatomi tumbuhan bagi kayu. Batang adalah salah satu daripada dua paksi struktur utama tumbuhan vaskular yang selebihnya ialah akar. Ia menyokong daun, bunga dan buah serta mengangkut air dan bahan terlarut antara akar dan pucuk
dalam xylem serta phloem untuk menyimpan nutrien dan menghasilkan tisu hidup baru. Batang mempunyai dua tisu seperti pipe yang dipanggil xylem dan phloem. Tisu xylem mengangkut air dan dengan tindakan tarikan transpirasi, tindakan kepilan dan tindak tekanan akar. Seterusnya ialah kepentingan gimnosperm kepada manusia dan hubungan gimnosperma dengan manusia. Jadi gimnosperma atau tumbuhan yang tidak berbunga mempunyai pelbagai kepentingan ekonomi kerana ia bertindak sebagai sumber makanan, minyak, kayu, perubatan, sumber industri serta perhiasan. Gimnosperma spesies seperti Pinus, Cycas, Cisgolza, Ginkgo digunakan sebagai makanan uji. Minyak yang diekstrak dari biji gimnosperma digunakan untuk menghasilkan minyak yang boleh dimakan dan minyak wangi. Biji dan batang Cycas revoluta digunakan untuk membuat wine. Seterusnya, hubungan gimnosperma dengan kehidupan alam. Gimnosperma juga penting dari segi ekologi. Kerana gimnosperma menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk banyak haiwan dan serangga. Sekali kesimpulan gimnosperma berada di bawah kumpulan tumbuhan yang dipanggil Phanerogamous. Mereka tidak berbunga tetapi mengandungi biji yang bersifat fotosintesis. Kategori utama bagi gimnosperma ialah Cycas, Conifers, Ginkgos dan Xanthophytes. Kategori tumbuhan ini berguna kepada manusia baik dalam perubatan, makanan dan ekosistem. Sekian, terima kasih.